Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan Pengerusi serta jawatan kuasa, pegawai-pegawai surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu penceramah tu dia cakap YB, dia kata. Saya ingat YB tu yang bersara. Rupanya dia tambah lagi yang bersandar. Tak apalah, surau dah sediakan kemudahan, ada kursi untuk bersandar. Yang bersandar tak kiralah, asalkan hadir majlis ilmu, dapat naungan sayap para malaikat. Ya, hadirnya itu saja pun dah mendapat barakah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya diminta oleh Tuan Haji supaya malam ini bicara mengenai bulan Ramadan, insya-Allah. Dan saya difahamkan tuan-tuan akan dapat lagi imam tarawih bulan Ramadan nanti yang istimewa lah. Mudah-mudahan. Saya rasa kehadiran imam-imam itu dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Manfaatkan macam mana selain apa itu, talaqi dan musyafahah dengan itu qari itu. Talaqi, belajar Al-Quran, membetulkan sebutan-sebutan dan tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya. Jadi selama sebulan mereka berada di sini, rumahnya pun dah ada kan, rumah dah disediakan, jadi ambil kesempatan, terutamanya imam-imam, Bilal, jawatan kuasa, ambil kesempatan untuk talaqi, belajar, membetulkan bacaan. Bukanlah tak betul, tetapi yang dah betul tu dicantikkan lagi. Ya. Begitulah kelakuan atau begitulah keadaannya orang-orang yang masyhur. Saya pernah satu majlis dengan arwah Datuk Hasan Al-Azhari dan mantan imam Masjid Negeri. Siapa tu yang dulu yang meninggal tu, arwah Ustaz Pak Mustafa, Ahmad Mustafa. Jadi kami dijemput untuk baca tahlil ke baca yasin, saya ingat di sebelah Kuala Lumpur sana. Sementara nak tunggu maghrib itu ada masa lagi, Datuk Hasan Azhari suruh Mat Mustafa ini tadi baca. Mat, baca, tarik satu lagu, dia kata. Jadi tujuan itu bukan apa, tujuan itu mana yang tak berapa betul nak dibetulkan. Tapi Mat Mustafa itu memang dah hebat lah. Ya. Meninggal, rupanya dia meninggal muda lagi. Ya Allah, ya. Jadi begitu ulama-ulama ini bila berjumpa sesama mereka akan saling mengulang kaji bacaan.
Dan saya lihat dalam YouTube itu imam-imam apa tu hakim-hakim antarabangsa, Imam Dr. Syekh Aiman Suaid berkumpul dengan Raisul Qura, ketua qari di Mesir itu, Syekh Sayyid Al-Ma'sarawi. Mereka begitu juga, bukan bersembang, bukan bergebang rupanya. Okey, awak baca qiraat apa? Qiraat yang kita punya biasa ni ataupun qiraat-qiraat yang lain, waras ke apa ke dan sebagainya. Mereka saling melengkapkan, betulkan. Ya, kita jangan berasa segan, apalagi jangan berasa dah alah aku dah okey dah. Tidak, itulah perangai orang-orang yang alim ini ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mengenai bulan Ramadan ini, Tuan Imam pun dah masih lagi berdoa supaya Allahumma balighna Ramadan. Tuan-tuan faham ke tu dia kata Allahumma balighna Ramadan tu? Tentulah faham kan? Takkan kalau tak faham takkan amin. Allahumma balighna Ramadan itu maknanya ya Allah, sampaikanlah ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bagi dapat sekali ini pun jadilah. Begitulah kira-kiranya. Kenapa tu? Ya tentulah bulan Ramadan itu banyaklah kelebihannya. Banyak kelebihannya ya. Yang pertamanya nak bicara mengenai bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu Allah mewajibkan puasa. Yang puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa ya? Puasa bulan Ramadan itu rukun Islam yang keempat lah kan. Mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat, mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat. Apalagi selepas tu puasa. Dia kata rukun yang keempat daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah yang pertama. Lepas tu wa anna Muhammadar Rasulullah, itu kod yang kedua. Wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan yang keempat. Yang kelima mengerjakan haji ke Baitullah ya. Jadi kenapa bulan Ramadan itu bulan yang Allah khususkan untuk melaksanakan salah satu daripada rukun Islam itu, iaitu berpuasa. Itu sajakah? Ada banyak lagi. Ada banyak lagi fadilat-fadilat yang lain yang perlu kita ketahui ya. Bulan Ramadan itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai panduan kepada umat Islam, kepada manusia seluruhnya kalau nak ikut ya. Biasalah kita dengar kalau bulan Ramadan ini ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ya. Jadi kira-kira maknanya bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan serta hidayat dan pembeza antara hak dan batil. Al-Quran itu hidayat dan panduan untuk membezakan
membezakan yang hak, yang benar dan yang salah. Kalau kita tak ada panduan itu, tak tahu kita nak bezakan macam mana. Ini elok ke, ni tidak ke? Nah. Dan Allah Ta'ala kata siapa yang melihat ini cerita permulaan nak puasa itulah melihat anak bulan, puasalah bulan Ramadan ya, dalam surah Al-Baqarah. Kemudian sabit di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim juga ada mengenai tadi Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan solat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Ini pun barangkali kalau tuan-tuan mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan ni dah kira-kira lah, dikira-kira cukup haulnya, cukup nisabnya, keluarkan zakat ya. Sebab itu senang nak ingat nanti, misalnya kalau tahun ini keluarkan zakat bulan Ramadan, tahun depan nanti keluarkan zakat bulan Ramadan jugalah. Ini bagi orang yang dah pencen, dah tak berapa ingat lagi. Kalau orang yang kerja tu dia potong gaji, misalnya zakatnya potong gaji, dah tak ada dah potong gaji, potong duit pencen ke tidak ya. Jadi dikira ni bulan Ramadan dah ni, pendapatan tahun ni berapa, yang ditolak berapa, lepas tu berapa nak kena keluar ya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan seterusnya, berpuasa di dalam bulan Ramadan, serta penghabisannya ialah haji, mendirikan haji ya. Mengerjakan haji itu kat mana? Kat Mekah lah, Baitullah. Sekalipun ada juga orang, ya Allah, menyebarkan ilmu, dia kata haji itu tak perlu ke Mekah. Di mana ada satu tempat tu, di Johor ada satu tempat. Yang dulu lama dah, di kampung apa? Kampung Ria, Kampung Gembira ke apa ke? Di Pulau Pinang. Ilmu matahari. Matahari. Ya, tapi dah tak ada lah kot. Mudah-mudahan dah tak ada lah ya. Seronok tu. Tak payah keluarkan duit ribu-ribu. Di situ aja. Katanya di kampung itu ada taib, banyak sayur-sayuran katanya di taib itu. Macam sekarang lah, sampai pergi ke taib tu sayur-sayuran segar-segar. Rupanya ilmu hitam. Orang lain yang tak masuk tu pergi dekat situ, kat kawasan tu yang dikatakan taib itu, kangkung je pun tanam dekat becak-becak tu. Itu dia kata taib. Wallahiyazubillah. Kesian ya kalau orang yang tu, kenapalah kamu boleh ikut benda-benda macam tu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ya. Di hujung ayat itu, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Biasalah kita dengar ya. Bukan setakat bulan Ramadan itu masa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran saja, tapi perlu juga diketahui bahawa pada bulan Ramadan itu juga Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit yang lain kepada para nabi. Suhuf Ibrahim, tuan baca ada kan dalam surah apa tu hujung, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Ingat ya. Lagi apa lagi yang diturunkan pada bulan Ramadan? Taurat.
Injil, Zabur, ya, dan Al-Quran. Jadi kitab-kitab samawi itu yang diturunkan kepada para nabi diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi itulah hebatnya bulan Ramadan ni ya. Itu sebabnya kita minta sempatkanlah aku hidup dalam bulan Ramadan. Sempatkanlah ketemu bulan Ramadan. Ada lagi, pada bulan Ramadan itu Allah jadikan satu malam yang dinamakan malam qadar, malam penilaian, Lailatul Qadar. Apa nilainya? Nilainya khairun min alfi syahr. Malam itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kita tahulah inna anzalna ya. Harus baca inna anzalna fi lailatul qadr. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang berbarakah, mubarakah ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berbarakah. Selalunya kalau Ramadan ini, kalau orang Arab disebut Ramadan Karim. Ya. Kita di sini Ramadan Mubarak. Kalau orang Arab disebut dia Ramadan Karim. Id barulah Mubarak. Ramadan Karim, Id Mubarak. Bulan Ramadan Karim. Id hari raya Al-Mubarak, Id Al-Mubarak ya. Seterusnya pada bulan Ramadan itu Allah mengampunkan dosa ya. Ini biasa kita dengar hadis Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghafarallahu ma taqaddama min zambihi. Ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah, maka diampunkan dosanya. Ma taqaddama min zambihi, dosa yang telah dikerjakan yang dah lepas. Untunglah ya. Sampai aja bulan Ramadan puasa dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, Allah Ta'ala ampunkan dosa yang lepas. Ma taqaddama, yang lepas. Ada lagi hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang mendirikan Ramadan, maknanya puasa, salat, mendirikan apa? Mendirikan salat tarawih lah. Salat tarawih itu dikira sebagai qiyamul lail. Apa yang dia dapat? Ghafarallahu ma taqaddama min zambihi. Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Seronoknya ya, mudah-mudahan dapat sekali ini Allah Ta'ala izinkan kita hidup dalam bulan Ramadan dan mengamalkan apa yang disuruh. Kalau tak banyak pun, kalau dapat bulan Ramadan tu insya-Allah. Nanti lepas raya kalau pengajian, kawan-kawan kita yang kursi-kursi ini masih ada lagi. Oh, ini dapat bulan Ramadan semuanya. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu sebenarnya kita ini kan banyak dosa kan. Siapa ada berani mengaku saya tak ada dosa? Mana boleh bangun lagi subuh lah dah ada dosa. Sampai ke petang tu tah banyak kelang kabut dan malaikat mencatat dosa kita. Tapi bila kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini, tunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh,
Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dia sebenarnya bukan, Allah Ta'ala ampunkan tu bukan bulan Ramadan saja. Kan bukankah ada kita dengar hadis Nabi menyebutkan antara salat dengan salat yang satu lagi itu penghapus dosa yang celah-celahnya tu. Maksudnya begini, kita sembahyang maghrib, lepas tu kita ada buat dosa dan lagi buat dosa lepas maghrib tu. Tak tahulah dosa yang macam mana, wallahu alam lah. Lepas tu isyak, kita sembahyang, kita mendirikan solat isyak. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang tadi, yang celah antara maghrib dengan isyak. Antara solat dengan solat itu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita sangat mengharapkan keampunan ini. Orang kita banyak, ya. Agak-agak kalau Tuhan keluarkan satu checklist, keluarkan satu senarai, ni dosa kamu. Tak sanggup kita nak bacanya. Tak sanggup kita. Apalagi, ini senarai dosa kamu. Kita orang masukkan dalam surat khabar ya. Pengsan. Jadi memanglah kita mengakulah kita banyak dosa, dan kita harap dosa kita tu Allah Ta'ala ampunkan seperti yang dijanjikan. Antara salat dengan salat diampunkan dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat, Jumaat sudah dengan Jumaat yang akan datang ni, kalau kita dapat mendirikan Jumaat, maka dosa kita diampunkan juga, ya. Begitu jugalah antara Ramadan dengan Ramadan. Ini yang panjangnya. Antara Ramadan dulu dengan Ramadan yang akan datang ini, Allah, berapa banyaklah, berapa tinggilah longgokkan dosa yang kita buat itu. Hanya Allah yang tahu. Kita pun tahu juga. Orang lain mungkin tak tahu. Kita tahu. Kita tak akan berdusta dengan diri kita sendiri. Kita, aku ni tak ada dosa. Mana boleh. Ya, orang aja yang tak tahu. Sebenarnya mereka catat. Jadi kalau kita dapat sambung Ramadan ini, dapat, ya Allah, alhamdulillah dapat Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan. Orang-orang dulu, orang-orang saleh dahulu berdoa dan minta supaya dapat Ramadan itu bukan dalam bulan Sya'ban aja. Kita dalam bulan Rajab. Masuk bulan Rajab kita dengarlah doa Imam, Allahumma apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Oh, rupanya orang-orang saleh dulu bukan bermula daripada bulan Rajab, awal lagi, 5 bulan lagi dah mula, dah ingat dah. Daripada bulan Jumadal Akhirah, ya, sebut Jumadal Akhirah yang betulnya, tuan ya. Dengan Jumadi Akhir itu kalender 3 ekor tu. Jumadal Akhirah, daripada Jumadal Akhirah lagi sudah memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Kita bila nak sebut, nak betul sebutan itu, ya, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tak berapa membantulah media ke apa ke, semuanya bukan Jumadal Ula seperti Nabi sebut, tapi kita tak tahu mana dapat Jumadi awal, Jumadi akhir. Tak, bukan itu yang masa Nabi sebut dulu, bukan Jumadi awal, Jumadi akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, lepas Syawal Zulqa'dah. Kita Zulqa'dah, tak betul lah, Zulqa'dah, Zulhijjah,
Ya. Allahu Akbar. Kalender cap kuda tu memanglah dia peduli apa, betul kesalahan kau punya pasal lah. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam bulan Syawal, dalam bulan Ramadan ini, pada tiap-tiap malam ada yang Allah bebaskan daripada api neraka. Siang dia puasa, malam Allah Taala suruh malaikat catatkan, ini tak payah masuk neraka. Ini lepas, ini bulan lepas. Utaqa'u minan nar, maksudnya bebas daripada api neraka. Mana tahu Nabi cakap dalam mana? Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Dalam hadis itu Nabi kata, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Bagi Allah menentukan pada setiap kali orang berbuka puasa itu, buka puasa maknanya puasanya dah habis lah, dah buka lah, ada yang dibebaskan daripada api neraka. Allah, ya. Kita termasuk ke situ tu. Ya mudah-mudahan lah, memang kita berharap sangat lah. Memang kita berharap sangat lah kita di antara yang bebas daripada api neraka itu. Pasal kita banyak salah. Kita banyak buat salah. Bila masa kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allah Ta'ala suruh malaikat catatkan, ni dia tak payah masuk neraka, masuk surga je. Alhamdulillah. Aduh ya. Takut-takut ada orang yang masa buka tu tak dicatatkan sebagai yang dibebaskan daripada api neraka. Tak tahulah, misalnya dia berbuka dengan benda yang haram, dengan makanan yang haram ataupun perbuatan yang tak elok. Orang buat lucu lah, ada orang buat lucu, dia kata ada orang masa buka puasa tu Allah barik lana tu dia isap rokok. Aduh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu bika amantu. Seduh. Tak cantik lah macam tu. Nantilah lepas tu baru boleh. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka, itu alhamdulillah. Ingat tak dalam, tak tahu di sini ada ke tidak imam baca doa itu, Allahumma a'tiq riqabana. Jadi imam-imam yang dijemput ni dibagi di briefing lah, dibagi taklimat. Anda kami jemput sini yang akan jadi imam, kalau dapat biarlah mematuhi cara-cara dan kaifiat solat tarawih dan witir seperti yang ditentukan oleh para ulama. Kalau dapat sembahyang tarawih itu doanya doa kamilin. Orang dah tak ada lagi dah orang baca doa kamilin. Padahal itulah dia bukalah buku panduan panduan salat tarawih itu. Doanya doa kamilin. Doa kamilin itu kenapa? Doa kamilin itu doa yang dikarang oleh ulama. Bahasa yang dalam doa kamilin itu standard seperti bahasa Al-Quran, dan isi yang diminta dalam doa kamilin itu adalah isi yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi dah tak ramai orang ni. Saya beritahu pada kawan-kawan, kita dari bulan Rajab lagi, kita dah nak masuk bulan Ramadan ni, doa kamilan tu dihafalkanlah. Kalau tak hafal, dilancarkan. Kita dah berapa tahun dah terlibat dengan semayang tarawih, semayang witir ini. Dalam satu tahun 300 lebih hari itu, takkanlah sebaris dua baris doa kamilin itu kita tak boleh hafal.
koman sangat. Bukan malas, tapi tak berapa rajin, tak berapa bersungguh-sungguh. Tang mana tu yang penghabisan sekali tu kan baca doa kamilin, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddiyan salat hafizin wa zakati fa'ilan wa lima indaka talibun wa li afwika rajin. Orang kampung tak ada kelulusan. Orang kampung tak ada kelulusan, tapi imamnya kalau sembahyang tarawih dia mesti baca tu doa kamilin. Bukan kelulusan tinggi, tak ada kelulusan, tapi ada rasa ingin ikut apa yang telah ulama tentukan. Kemudian masa sembahyang, selepas sembahyang witir itu, doanya ada tu, amin amin bijudika amin wa bimtinanika amin ya khairal mas'ulina ya Allah ya rahimad du'afa'i wal fuqara wal yatama wal masakin. Hujung daripada itu, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari ajma'in. Itulah doa yang minta dibebaskan tengkuk kita, tengkuk ibu bapa kita daripada api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari ajma'in wa tub wa zakki wa'fu amman yaqulu amin 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 amin. Apa maknanya wa tub wa zakki? Terimalah taubat dan bersihkanlah. Wazaki wa'fu amman yaqulu amin. Terimalah keampunan orang yang mengatakan amin, amin, amin. Kadang-kadang malas. Dah nak balik sangat dah. Imam baca doa, panjang sangat doa imam ni. Tak berasa nak ambil. Tangannya pun dah jatuh ke bawah. Ya. Padahal yang diminta itu minta yang bagus-bagus, ya. Silakan nak azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Suratul Qadr. Sambung lagi, kelebihan bulan Ramadan itu dalam hadis ada menyatakan bahawa Allah membebaskan ramai orang, ramai orang daripada api neraka siang dan malam, maksudnya pada bulan Ramadan. Jadi kita rebutlah, insya-Allah, mudah-mudahan kalau umur Allah Ta'ala izinkan kita panjangkan umur, dapat Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dibebaskan daripada api neraka. Dan tadi dah disebut bahawa pada bulan Ramadan itu Allah Ta'ala menghapuskan atau Allah Ta'ala ampunkan dosa, padamkan. Dah, kamu tak ada dosa, kamu dapat puasa bulan Ramadan dengan baik. Tapi syaratnya ada. Syaratnya bukan dosa besar, dosa yang kecil. Dosa besar tak boleh, Allah Ta'ala tak ampunkan. Dosa besar nak kena bertaubat dan menyesal. Itu yang kita takut tu. Takut entah kita rasa ini dosa kecil atau dosa besar. Aduh, kita kena buat checklist yang dosa besar tu apa ya. Sebab yang itu tak sangkut punya, tak lepas. Dia sangkut lagi. Kalau dosa kecil itu insya-Allah dapat. Kemudian apa lagi kelebihannya bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu, mengenai orang yang puasa bulan Ramadan dan seterusnya puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Pahalanya apa? Pahalanya seperti puasa 1 tahun. Dah, kita cepatkan lagi. Kemudian dalam bulan Ramadan itu, sesiapa yang mendirikan salat tarawih berjamaah bersama dengan imam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Nabi kata, siapa yang sembahyang bersama imam, ini maksudnya sembahyang tarawih. Siapa yang sembahyang tarawih bersama dengan imam sampai habis, bukan dia sekerat aja. Imam buat 20, dia 8 dah balik. Ini tak masuk. Tapi kalau sama imam pun 8 juga. Tahu hatta yang sarif al-imam, hingga imam keluar, imam habis, dia ikut. Apa yang dapat? Maka kutibalahu qiyamul lailah, dia telah dituliskan mendirikan salat sepanjang malam. Siapa yang sembahyang tarawih dengan imam sampai habis dengan witir sekali balik, dia dituliskan pahala seperti orang yang mendirikan qiyamul lail sepanjang malam. Dah, hadis sahih. Last sekali, ini dalam hadis Muslim dan dalam hadis Bukhari. Ada satu orang itu, Nabi tanya dia, jom kita pergi mengerjakan haji. Orang perempuan, dia kata, tak dapatlah ya Rasulullah. Kenapa awak tak nak kita pergi sama-sama, ramai-ramai?
kami ini ada unta ada 2 ekor aja. Jadi yang seekor ni tinggallah kat kami untuk diperah susunya dan digunakan untuk mengangkat-angkat barang. Yang seekor ni dia pergilah, dibawa oleh suami pergi naik haji. Jadi saya tak dapatlah pergi sama. Oh, kalau begitu Nabi kata apa? Kalau begitu Nabi kata kamu mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Bila kamu mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti mengerjakan haji. Faham tak ya? Masuk ya? Gitu masuk. Oh, kamu tak dapat nak pergi haji ya pasal ada halangan-halangan ini. Tapi nanti bulan Ramadan kalau kamu ada ongkosnya pergi umrah. Kamu buat umrah dalam bulan Ramadan itu dapat pahala haji. Itu yang orang berebut-rebut nak pergi buat umrah dalam bulan Ramadan tu. Tiket pun naik, harga hotel pun naik. Orang ramainya macam musim haji, masa naik haji. Tengoklah gambar dulu lah, saya tak pernah ni. Saya pergi bukan bulan Ramadan. Rupanya di situ pasal ada hadis mengatakan siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan dapat pahala haji. Macam mengerjakan haji. Tapi kalau tak haji lagi, rukun tak jatuh lagi. Rukunnya tak jatuh lagi, cuma pahalanya saja. Ada satu orang, dia tiap Ramadan pergi buat umrah. Orang tanya, haji tiap-tiap kali Ramadan pergi umrah tu kenapa? Apa dapat? Dia kata tak ada dapat apalah. Dapat batuk aja, balik itu seminggu batuk ngokak. Tapi dia kata bila dekat dah dengan Ramadan, hati dia ni dah memanggil-manggil terus daftar travel manakah untuk pergi. Dulu senang lagi kali, sekarang ni tak semudah itu. Terus daftar untuk pergi mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Itu lain kali kelebihannya. Ada satu orang lagi, imam. Dia tu kencing manis lah, mata dah tak apa nampak. Tapi tiap-tiap Ramadan pergi buat umrah. Dia dialisis sampai dia tahu dah tempat buat dialisis tu kat mana, kat Mekah kat mana, di Madinah di mana. Orang dah tua, anak-anak pun dah kerja besar. Ramadan pergi. Nak dapat apa? Nak dapat pahala yang besar inilah. Dapat mengerjakan haji, dapat pahala mengerjakan haji. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Taala izinkan kita bertemu dengan Ramadan yang ini dan kita dapat menunaikan dan memenuhi apa-apa tuntutan yang ada pada bulan Ramadan itu, dan Allah Taala terima kita punya ibadat dan menghapuskan dosa kita dan lepaskan kita daripada catatan orang yang masuk ke dalam neraka. Utaqa minan nar. Kalau bagus dia apalkan doa Allah, ba'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ajma'in wa tub wa zakki wa'fu amman yaqulu amin amin amin. Cari itu buku sembahyang tarawih dan apa yang lama-lama punya, memang ada itu ya, dihafalkan. Tuhan bagi lagi peluang misalnya Ramadan ni untuk kita lancarkan. Lepas tu Tuhan bagi lagi sekali, dapat lagi Ramadan. Begitu juga ni dilancarkan, dapat semuanya dihafalkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Ampun dan maaf, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi lepas raya pula. Raya puasa ke raya haji tak tahulah. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rzuqna as-siyama wal qiyam wa qira'atal Qur'an wa lailatal qadar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina
minan nari ajma'in wa tub wa zakki wa afu amma yaqulu amin 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 wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.